Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar, murid-murid semua, cikgu harapkan murid-murid dalam keadaan sihat dan ceria. Hendaknya bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Saya Cikgu Roy dan tajuk kita untuk hari ini adalah rakaman dari udara. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 127, unit 17, Mesra Teknologi. Untuk standard kandungan dan standard pembelajaran, standard kandungan kita adalah pada 1.3, iaitu bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Standard pembelajaran kita pada 1.3.1, bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Baiklah murid-murid, kriteria kejayaan kita pula. Di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama sekali melengkapkan petikan dengan maklumat dan idea yang sesuai. Kriteria yang kedua pula ialah menceritakan isi kandungan petikan dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Dah sedia? Ya, ini tema kita hari ini iaitu drone, sejenis alat yang diterbangkan dengan kawalan jauh. Di akhir sesi pembelajaran ini, cikgu akan tunjukkan sebutan satu filem yang menunjukkan kecanggihan dan kehebatan drone pada masa kini. Ya, jadi teruskan bersama cikgu dalam sesi pembelajaran ini. Baiklah, aktiviti kita yang pertama adalah fahami cerita melalui petikan, dialog dan gambar. Murid-murid boleh rujuk muka surat 127. Rujuk muka surat 127 buku teks. Murid-murid boleh baca sepintas lalu petikan dan dialog yang disertakan dan cuba fahami gambar dan situasi kejadian apa yang berlaku. Kalau murid-murid boleh rujuk gambar tu, atas sekali ada sedikit dialog, sedikit petikan. Cikgu Hafiz telah mengundang pegawai pertanian ke sekolah. Beliau akan mendemonstrasikan alat teknologi terkini kepada murid-murid. Kemudian murid-murid kena sambung bermula dari ayat tu, mereka, berdasarkan kita tengok daripada gambar kan, beberapa orang murid, kanak-kanak mengelilingi seorang lelaki. Wah, canggihnya alat itu. Ini adalah drone, kata lelaki tersebut. Drone ini dikawal dengan alat kawalan jauh untuk merakamkan gambar dari udara. Kemudian dia menerbangkan drone. Kalau gambar yang seterusnya, kemudian di bahagian bawah tu dia ada katakan, seorang pelajar, seorang murid bertanya kepada lelaki tersebut. Lelaki ini cikgu rasakan merupakan pegawai pertanian yang dikatakan dibawa oleh Cikgu Hafiz, sebab kalau murid-murid perasan boleh lihat di bajunya dia ada tanda nama, dan nama tu bukan Hafiz, tak silap cikgu, nama tu Azhan. Dia terangkan tentang drone dan kemudian murid-murid boleh tengok gambar yang terakhir, dan ada pecahan 4, penghapusan barang, bantuan kesihatan, pertanian dan keselamatan, yang itu adalah dinyatakan sebagai fungsi drone. Ini cikgu nak uraikan sikit. Kita boleh tunjuk pada gambar ni, kerana ini rakaman dari udara. Ini yang dinyatakan pada gambar yang terakhir, penghapusan barang. Bagaimana drone berfungsi untuk sebagai penghapusan barang, itu penghantaran barang ke tempat-tempat yang sukar untuk dimasuki, ataupun barang-barang yang mudah dibawa yang seseringan. Kemudian bantuan kesihatan, mana hantaran peralatan kesihatan ataupun bekalan ubat secara kecemasan cepat kalau menggunakan drone, sebab kita tidak perlu melalui kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Kemudian dari segi pertanian, drone membantu dalam proses semburan racun, serangga ataupun ubat kepada tanaman. Dan dari segi keselamatan, digunakan oleh pihak polis untuk menjejaki penjenayah ataupun untuk merakamkan kawasan kejadian daripada udara.
kan. Jadi pihak polis dapat gambaran keseluruhan tentang suatu kawasan jika berlaku kejadian jenayah ataupun sedang merancang aspek-aspek keselamatan dalam suatu majlis ataupun satu aktiviti yang melibatkan kawasan yang luas. Baiklah murid-murid, okey, kita masuk ke aktiviti yang kedua. Kita dah tengok, kita cuba faham gambar tadi. Mari kita akan cuba untuk melengkapkan cerita berdasarkan pemahaman kita. Okey, apa yang perlu dibuat di sini? Okey, kita akan melengkapkan cerita dengan maklumat yang kita ada, dan kita akan rujuk pada kesemua maklumat yang kita ada. Ini yang meliputi gambar, frasa dan dialog. Jadi tugasan murid-murid untuk aktiviti ini sebenarnya adalah untuk menulis ataupun melengkapkan cerita berdasarkan bahan yang diberi. Dan kemudian murid-murid kena menceritakan semula hasil petikan, hasil penulisan murid-murid itu kepada kawan-kawan secara dengan sebutan yang betul dan gaya dan intonasi yang sesuai. Dah sedia? Okay, kita lihat pada gambar yang pertama. Untuk permulaan petikan ni kita ambil bahagian atas. Cikgu Hafiz telah mengundang pegawai pertanian ke sekolah. Beliau akan mendemonstrasikan alat teknologi terkini kepada murid-murid. Mereka kita akan ambil daripada gambar yang pertama. Ini yang cikgu katakan tadi, perenggan pembukaan. Kemudian gambar pertama. Apa yang kita boleh lakukan? Kita nyatakan situasi apa yang berlaku dahulu. Dalam karangan petikan selalu kita dikendaki untuk menyatakan situasi, dan kita gunakan dialog di antara murid-murid tersebut dengan pegawai, dengan lelaki tersebut sebagai panduan kita. Okey, merujuk pada apa yang kita boleh lihat, kita bermula dengan perkataan mereka. Mereka di sini cikgu rasa merujuk pada murid-murid. Okay. Jadi apa yang cikgu buat, sebenarnya cikgu dah sediakan satu rangka untuk menjadi panduan murid-murid. Murid-murid boleh guna rangka ni, ataupun murid-murid boleh cipta sendiri atau tulis sendiri mengikut idea, mengikut kesesuaian yang ada. Okey, murid-murid mereka merasa selalunya bila kita tengok, bila kita teliti pada dialog tu, wah, canggihnya alat itu. Maksudnya murid-murid ini merasa teruja, merasa kagum kan melihat peralatan tersebut. Okay. Menurut pegawai berkenaan, kita bagi nama pada pegawai itu untuk memudahkan kita menceritakan situasi ataupun kejadian tersebut. Cikgu cadangkan kalau cikgu letak nama pegawai itu Encik Azhan. Menurut pegawai berkenaan, murid-murid boleh letak nama yang bersesuaian. Alatan tersebut dipanggil apa? Encik Azhan itu ada diterangkan ini ialah drone. Jadi peralatan tersebut dipanggil drone. Ia dikawal dengan menggunakan apa? Dalam dialog tu dia ada sebut menggunakan alat kawalan jauh. Okay. Untuk apa fungsi drone tu pun ada diterangkan di situ, untuk merakamkan gambar dari udara. Siap bahagian awal. Baiklah, kita pergi ke bahan yang kedua, perenggan yang kedua. Baiklah, di perenggan ini apa yang patut kita buat? Yang pertama, kita kena teliti dulu situasi, sebab kemudian kita periksa apa bahan rangsangan yang kita ada. Kita ada gambar dan kita ada frasa, iaitu menerbangkan drone. Dan kalau mengikut situasi daripada gambar tu, kita dapat lihat yang menerbangkan drone merupakan pegawai pertanian tersebut. Apa yang berlaku pada murid-murid? Murid-murid kelihatan gembira, teruja, kan, melompat, melambai tangan dan sebagainya. Dan aktiviti ini berlaku di kawasan yang lapang. Berkemungkinan, dan kalau murid sekolah, berkemungkinan aktiviti ini dilakukan di kawasan padang sekolah. Dan selalunya kalau kita nak menerbangkan sesuatu, kita memerlukan kawasan yang luas. Bila kawasan itu luas, mudah untuk kita melihat objek yang kita terbangkan. Dalam konteks penceritaan kita ni drone kan. Okey, ini cadangan jawapan cikgu. Setelah tamat sesi penjelasan, tadi mesti ada penjelasan kan. Dalam aktiviti-aktiviti ada pelawatan ke sekolah, selalunya ada sesi ceramah ataupun taklimat kan. Cikgu pilih sesi penjelasan. Encik nama yang cikgu pilih tadi, Encik Azhan, membawa kami ke tengah padang. Mereka dia bawa ke tengah padang
Kan, beliau akan mengadakan demonstrasi. Demonstrasi apa yang dia nak buat? Demonstrasi penerbangan drone. Itu cadangan cikgu lah. Kan, kami semua sekarang merujuk pada pelajar, murid-murid. Kami semua kelihatan sangat gembira. Kan, kami semua kelihatan gembira melihat siapa? Melihat Encik Azhan menerbangkan drone. Menerbangkan drone tu ada dalam tu. Kan, Encik Azhan menerbangkan drone mengelilingi kawasan padang sekolah. Selalunya bila nak terbang tu dia akan ambil kawasan mudah. Dia selalunya bila ada aktiviti penerbangan di kawasan sekolah, jarang sekali aktiviti itu melibatkan bangunan, sebab takut nanti ada masalah sangkut ataupun signal ataupun isyarat drone tu, sebab drone menggunakan alat kawalan jauh kan. Jadi dia buat di kawasan, dia mengelilingi padang sekolah. Di samping itu beliau juga mengambil, tadi Cik Azhan ada terangkan, fungsi drone ni adalah untuk mengambil gambar dari udara. Jadi kita gunakan penjelasan tu kan. Di samping itu beliau juga mengambil gambar kan, ataupun video. Dia separuh drone dia boleh ambil video, mengambil gambar kami di padang. Ini contoh dia kan. Murid-murid boleh menulis ayat yang lain yang murid boleh rasa bersesuaian. Kemudian kita pergi ke bahagian yang terakhir. Bahagian terakhir di mana ada pelajar bertanyakan sesuatu pada Encik Azhan. Selalunya bila seseorang tu mengendalikan drone, dia memerlukan fokus yang betul-betul tinggi pada aktiviti, pada perbuatan, pada tugasan tu kan. Jadi selalunya bila ada sesi soal jawab pun hanya dilakukan apabila sesi penerbangan drone tu telah berakhir kan. Jadi kita ambil logik kejadian tu kan, kita letak selepas sesi menerbangkan drone, encik lepas encik tu cikgu tinggalkan tempat kosong, murid-murid boleh letak kan nama. Kalau cikgu tadi cikgu guna Encik Azhan. Encik Azhan menjelaskan bahawa apa yang dijelaskan oleh Encik Azhan kan. Encik Azhan kalau mengikut dialog tu dia jelaskan bahawa drone bukan sahaja digunakan dalam 1, 2, 3 bidang, tapi digunakan dalam pelbagai jenis bidang kan. Itu dikatakan oleh Encik Azhan. Jadi kita boleh tulis di situ menjelaskan bahawa drone kini digunakan dalam pelbagai jenis bidang. Antara bidang tersebut ialah seperti itu pada gambar yang keempat, pengepusan barang, bantuan kesihatan, pertanian dan keselamatan. Kemudian kita sambung lagi, walau bagaimanapun kan, walaupun digunakan dalam pelbagai bidang, tapi ada kawalannya kan. Kawalan dari segi macam mana? Walau bagaimanapun pengendali drone tersebut harus mematuhi peraturan. Ini cikgu ambil dari mana? Dari dialog. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Siap karangan kita. Mudah kan? Jadi murid-murid boleh melengkapkan karangan tersebut kan. Bila dah lengkap, kita akan masuk ke aktiviti yang seterusnya. Itu aktiviti yang ketiga. Aktiviti ketiga ni adalah aktiviti bercerita dengan sebutan dan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Itu aktiviti dia. Jadi apa yang patut dilakukan? Murid-murid boleh baca di situ. Setelah petikan tadi siap, murid-murid perlu untuk menceritakan semula petikan tersebut dengan sebutan yang betul. Sebutan kena betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Gaya orang bercerita kan? Lakukan seolah-olah murid-murid sedang menceritakan pengalaman kepada rakan-rakan murid. Seolah kita bercerita kepada kawan-kawan kita apa yang telah berlaku, apa yang telah kita lalui. Boleh kan? Okey. Cikgu berikan contoh kan. Jadi murid-murid bagi perhatian, dengar betul-betul. Okey, macam ini ceritanya. Cikgu Hafiz telah mengundang pegawai pertanian ke sekolah. Beliau akan mendemonstrasikan alat teknologi terkini kepada murid-murid. Mereka merasa kagum melihat peralatan tersebut. Menurut pegawai berkenaan, Encik Azhan, alatan tersebut dipanggil drone. Ia dikawal dengan menggunakan alat kawalan jauh
untuk mengambil gambar dari udara. Setelah tamat sesi penjelasan, Encik Azhan membawa kami ke tengah padang. Beliau akan mengadakan demonstrasi menerbangkan drone. Kami semua kelihatan teruja dan gembira melihat drone itu terbang mengelilingi kawasan padang sekolah. Di samping itu, beliau juga mengambil beberapa rakaman keadaan kami di padang. Selepas sesi menerbangkan drone, Encik Azhan menjelaskan bahawa drone juga digunakan dalam pelbagai bidang. Antara bidang tersebut ialah seperti pengeposan barang, bantuan kesihatan, pertanian dan keselamatan. Walau bagaimanapun, pengendali drone tersebut harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Bagaimana? Boleh tak? Okey. Jadi murid-murid boleh menyampaikan cerita tersebut pada rakan-rakan ataupun dalam keadaan sekarang boleh menyampaikan cerita tersebut kepada ibu bapa ataupun adik-beradik di rumah. Langkah paling elok, buat rakaman, tunjukkan kepada cikgu hasil cerita itu. Baiklah murid-murid, kita pergi ke aktiviti yang terakhir. Ini aktiviti pengetahuan tambahan. Okey. Mengikut apa yang ditulis, dikongsikan dalam mukas dalam aktiviti kita tadi, selain daripada pegawai pertanian menggunakan drone untuk mengambil gambar dari udara, juga disertakan ada 4 lagi fungsi drone dalam bidang penghapusan barang, dalam bidang bantuan kesihatan, dalam bidang pertanian dan bidang keselamatan. Ada lagi drone juga digunakan dalam ada bidang lain. Boleh tak murid-murid nyatakan selain daripada bidang tu, bidang apa lagi yang menggunakan drone? Di sini cikgu ada sertakan serba sedikit. Okey, bidang-bidang yang menggunakan drone. Kan murid-murid tahu tak? Dia ada pertandingan. Ada pertandingan bidang yang melibatkan drone, iaitu dalam bidang sukan. Cikgu temui ada perlombaan drone, dan juga drone juga digunakan dalam beberapa pertandingan untuk mengambil gambar daripada sudut ataupun keadaan yang jauh. Contohnya pertandingan bola sepak. Ada pertandingan bola sepak yang menggunakan drone untuk mengambil visual. Dan selain daripada tu, cikgu pernah lihat pertandingan memancing, pertandingan kayak yang pertandingan bukan kayak, perahu layar yang menggunakan melibatkan penggunaan drone dalam mengambil gambar pertandingan. Selain daripada tu, drone juga digunakan secara meluas dalam bidang pertahanan. Cikgu rasa penggunaan drone dalam bidang pertahanan ni telah lama berlaku. Kan, drone digunakan dalam aktiviti serangan, kan, pengintipan ataupun pemantauan. Murid-murid boleh tengok dalam video yang cikgu sertakan tu, itu adalah drone terkini dari tentera Amerika Syarikat, dipanggil Reaper. Kemudian drone juga digunakan dalam bidang perfilman, dalam bidang hiburan. Dalam bidang hiburan, dari segi aspek perfilman, di mana drone terlibat dalam rakaman, kan, dalam filem, kemudian rakaman konsert, kan, mengambil gambar konsert untuk dijadikan rakaman dalam bentuk CD dan sebagainya, dan juga dalam bentuk terlibat dalam pembuatan dokumentari, kan. Pembuatan dokumentari terutamanya melibatkan pengambilan gambar kawasan yang luas ataupun mengambil gambar terutamanya burung lah, kan, bicara penerbangan burung secara dekat. Baiklah murid-murid, rasanya itu saja untuk hari ini. Cikgu harapkan apa yang cikgu jelaskan dapat dipahami dan memberi pengetahuan kepada murid-murid sekalian. Teruslah belajar sehingga kita bertemu lagi. Jaga diri dan terus berusaha, kita jaga kita, kan. Semoga murid-murid sekalian sentiasa dilindungi Allah dan berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria hendaknya. Seperti yang cikgu janjikan, murid-murid boleh lihat video ini.